يا حامل القرآن قد خصك الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بالفضل والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi kita diberi peluang untuk mengecap nikmat kesihatan dan juga dua nikmat yang paling besar di dalam hidup kita ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mana dua nikmat ini tidak dapat untuk kita jual beli dengan harga, walaupun dengan harga jutaan ringgit ataupun berbilion ringgit. Yang mana dua nikmat ini tidak dapat dimiliki oleh mana-mana manusia yang lain. Yang mana dua nikmat ini hanyalah dapat dimiliki oleh insan-insan yang terpilih. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsikan mengenai kisah ataupun pedoman apa yang kita boleh ambil di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri merupakan satu mukjizat yang besar ataupun satu mukjizat yang agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya terdapat pelbagai kisah-kisah terhadap umat-umat terdahulu sama rasul-rasul mereka. Di dalam Al-Quran ini kita dapat mengambil iktibar apa yang sudah berlaku pada umat-umat terdahulu di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kisah yang dilalui oleh Nabi Adam AS, yang mana ketika mana awal penciptaannya, apakah ujian yang dilalui. Kemudian ketika mana di dalam syurga dia dibisikkan oleh syaitan untuk memakan buah khuldi, dan bagaimana pula ujian yang dialami oleh beliau ketika mana dia di dunia untuk berjumpa dengan Siti Hawa. Contoh lain yang kita dapat lihat adalah mengenai kisah yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu mengenai kaum Ad. Siapakah kaum Ad ini? Kaum Ad ini Allah telah memberikan keistimewaan kepada mereka, yang mana dengan tubuhnya yang besar dan gagah, mereka dapat membina daripada bukit menjadi satu bangunan, tempat tinggal mereka yang mana cantik dan besar. Namun dengan kebijaksanaan mereka telah menjadi sombong dan angkuh, yang mana kita dapat melihat kebiasaannya orang yang angkuh dan sombong ini tidak akan berkekal lama, kerana mereka telah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas keangkuhan dan kesombongan mereka. Antara pembesar mereka telah menyebut bahawa siapakah yang lebih kuat daripada mereka. Ini membuktikan bahawa mereka angkuh dan sombong terhadap keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Di dalam surah Al-Insyirah ataupun juga disebut sebagai surah Asy-Syarh, Allah telah menyebut inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesusahan itu adanya kesenangan ataupun adanya kemudahan. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa setiap segala sesuatu kepayahan ataupun segala kesusahan yang kita alami, insya-Allah pasti akan adanya jalan keluar. Lebih-lebih lagi di dalam pembelajaran. Jadi sama-samalah kita bersabar dan berdoa moga-moga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Moga-moga kita dapat mengambil iktibar dan pedoman daripada Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran itu merupakan satu mukjizat yang paling besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita mengambil manfaat dan menyebarkan kepada orang lain, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والروح والريحان يا دائم الترتيل